SPRM dituduh tawan RM10 juta pada Wan Saiful untuk aniaya Muhyiddin. Ketua Hakim Negara tak patut dengar rayuan Najib. Dikata lebih teruk dari Tun M, Anwar beri tempoh 3 hari untuk mohon maaf. Muklis kantoi main 2 kolam, mohon kerjasama dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Pihak SPRM menawarkan kepada Wan Saiful Wanjan RM10 juta yang mana untuk menukar kenyataan dan mengatakan bahawa dia telah menerima arahan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menerima wang rasuah dan sebagainya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan menawarkan RM10 juta kepada Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan sebagai pertukaran untuk menganiayai bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dalam kes rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengecam seorang individu yang mendakwa dirinya penyelidik bebas untuk Wan Saiful membuat tuduhan itu melalui klip video 44 saat yang dibuat naik ke TikTok. Malaysia beginilah yang merosakkan kepercayaan masyarakat kepada SPRM, katanya seperti dipetik portal FMT. Azam berkata, tindakan undang-undang akan diambil ke atas individu terbabit kerana memfitnah. Dalam perkembangan berkaitan seorang individu Muhammad Syafiq Abdul Halim menulis permohonan maaf kepada SPRM. Menurutnya dia telah tersilap cakap selepas Laskar Cyber Pakatan Harapan memprovokasinya dengan meninggalkan komen semasa stream langsung TikToknya dan video yang dihasilkan telah diedit untuk membuatkan seolah-olah dia membuat dakwaan terhadap SPRM. Dakwaan itu hanyalah kabar angin yang ingin disahkan kepada Wan Saiful. Saya tidak berniat menuduh mana-mana pihak, termasuk Tan Sri Azam Baki, di mana video tersebut telah dipotong oleh Cyber Troopers Pakatan Harapan dan disebarkan seolah-olah saya hanya menyebut SPRM menawarkan RM10 juta kepada Datuk Wan Saiful Wanjan, tulis Muhammad Syafiq pada satu hantaran di Facebook. Sebelum ini, Wan Saiful didakwa dengan 2 pertuduhan rasuah berhubung program Jana Wibawa. Pertama, kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan, dan kedua, kerana menerima rasuah RM6.96 juta antara 8 Julai 2022 dan 30 September 2022. Bagaimanapun, Wan Saiful melahirkan rasa kesal terhadap 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta terhadapnya, berkata pertuduhan itu tidak sepatutnya difailkan. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tidak sepatutnya menjadi sebahagian daripada panel Mahkamah Persekutuan yang mendengar rayuan kes SRC Najib Razak tahun lepas, kata pengombela utama bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu sidang 5 hakim tertinggi yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sabli bahawa suami Tengku Maimun, Zamani Ibrahim, telah memuat siaran Facebook pada 2018 sejurus selepas pilihan raya umum ke-14. Semasa pembicaraan hari ini, permohonan Najib untuk menyemak semula terhadap keputusan bangku tertinggi pimpinan Tengku Maimun sebelum ini untuk menolak rayuan SRC-nya pada 23 Ogos tahun lepas, Syafi'i mendakwa bahawa siaran dalam talian menyalahkan Perdana Menteri ketika itu atas kejatuhan Syarikat Pelaburan Negara Malaysia 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC. Menteri Keuangan diperbadankan MOF Incorporated memiliki sepenuhnya kedua-dua 1MDB dan SRC. Najib ketika itu juga Menteri Keuangan. Peguam itu mendakwa terdapat kegagalan koram kerana Tengku Maimun mendengar rayuan itu, sedangkan suaminya pernah mengkritik Najib melalui catatan media sosial itu. Kecaman teruk beliau, iaitu suami Tengku Maimun terhadap Najib pada 2018, sebaik sahaja keputusan pilihan raya diketahui. Ia hampir satu perayaan di FB, kata Syafi'i di hadapan sidang hakim. Panel itu turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Vermon Ong Lam Kiat, Rod Zariah Bujang dan Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Syafi'i berhujah terdapat konflik kepentingan berikutan hubungan rapat antara suami dan isteri yang mana rata-rata pasangan suami isteri berkongsi pendapat. Peguam itu juga berhujah bahawa siaran FB itu serius kerana ia telah dialih keluar pada Ogos tahun lepas. Perkara itu telah dibangkitkan pada 23 Ogos tahun lepas dan ini sepatutnya dipertimbangkan dengan lebih serius kerana ia merupakan kegagalan koram, kata Syafi'i merujuk kepada sidang panel hakim tertinggi ketika itu yang menolak permohonan pasukan pembelaan berhubung Tengku Maimun mengenai perkara yang sama pada hari sebagai keputusan rayuan SRC. Sementara itu, peguam berkenaan juga berhujah bahawa sidang hakim Mahkamah Persekutuan ketika itu tidak melakukan sebarang analisis fakta terhadap 94 alasan rayuan oleh Najib. Syafi'i berhujah bahawa panel terdahulu gagal mempertimbangkan mana-mana daripada 94 alasan rayuan. Peguam itu mendakwa bahawa penjumlahan 94 alasan rayuan oleh mahkamah sebelum ini terkandung dalam hanya 3 perenggan daripada penghakiman 8 muka surat. Tiada alasan diberikan
tiada penilaian dan analisis fakta dan undang-undang serta hujah dalam 94 alasan petisyen rayuan, kata peguam itu. Syafiee berkata panel hakim yang lepas itu gagal menilai alasan rayuan kerana Najib kemudiannya mempunyai perwakilan undang-undang yang tidak berkesan. Syafiee merujuk kepada keengganan panel sebelum ini untuk memberikan penangguhan 3 hingga 4 bulan perbicaraan rayuan supaya pasukan peguam Najib ketika itu yang terdiri daripada peguam Hisham Teh Pohtik antara lain dapat mempunyai lebih banyak masa untuk menyediakan rayuan. Anwar Ibrahim mengemukakan surat tuntutan LOD kepada bekas Timbalan Menteri Awang Hashim berhubung kenyataan Ahli Parlimen Penang itu yang menuduh Perdana Menteri berdendam lebih teruk daripada Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Peguam Anwar dalam surat bertarikh hari ini, Awang dituntut menarik balik kenyataannya secara terbuka, memohon maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan fitnah itu lagi. Kami telah diarahkan oleh pelanggan kami untuk menuntut daripada anda seperti berikut: menarik balik perkataan fitnah secara terbuka, serta merta dan tanpa ragu-ragu, serta menarik balik semua komen yang menyinggung perasaan dan memfitnah. Permohonan maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh kami sebagai penasihat undang-undang untuk disiarkan dalam akhbar dan media pilihan peguam kami. Dan aku janji bertulis oleh anda untuk tidak mengulangi sebarang dakwaan atau komen seperti dalam perkataan fitnah dalam artikel. Surat itu dikeluarkan Peguam Anwar dari firma SN Nair and Partners. Melalui LOD berkenaan juga, Anwar menuntut Awang memberikan kos pampasan substantif atas kerosakan reputasinya sebagai Perdana Menteri serta semua kos perundangan yang timbul daripada perkara tersebut. Kami menunggu jawapan anda tanpa sebarang kelewatan. Jika pelanggan kami tidak menerima sebarang maklum balas yang memuaskan dalam tempoh 3 hari dari tarikh notis, arahan kami adalah untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap anda, kata surat itu. Pada 21 Februari lalu, Awang dilaporkan menuduh Anwar lebih berdendam daripada Mahathir selepas salah seorang pemimpin kanan Perikatan Nasional, Wan Saiful Wan Jan, didakwa atas tuduhan rasuah di mahkamah. Wan Saiful merupakan Ketua Penerangan Bersatu dan dia meletakkan jawatan tersebut hari ini. Bersatu dan PAS adalah antara parti komponen Perikatan Nasional yang pernah mentadbir negara selama kira-kira 17 bulan. Awang pernah dilantik menjadi Timbalan Menteri Sumber Manusia. Dalam komennya, Awang mempersoalkan mengapa kerajaan tidak membuat sebarang pertuduhan terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS, kes yang dikaitkan dengan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Habidi. Kami Perikatan Nasional sebagai pembangkang, ugurlah apa saja segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk. Bagi saya, kalau inilah permulaan Perdana Menteri, dia adalah Perdana Menteri paling teruk di Malaysia. Malah Dr. Mahathir yang dikata zalim pun tak sezalim itu setakat ini. Sifat balas dendam Perdana Menteri ini sangat kuat dan sangat pendendam, katanya kepada pemberita di lobi Parlimen. Dalam LOD sama, Peguam Anwar berkata, komen dibuat Awang adalah tidak benar, membebankan, mengelirukan dan tidak munasabah serta berniat jahat. Katanya kenyataan itu dibuat untuk memburukkan imej Anwar di mata orang ramai sama ada di dalam atau luar negara, sehingga ia mendedahkan Perdana Menteri kepada kebencian dan penghinaan. Menurut LOD tersebut, Anwar tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan oleh agensi penguatkuasaan di negara ini. Justru tiada pendakwaan terpilih dibuat seperti yang dituduh Awang. Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir dilaporkan meminta kedua-dua gabungan politik Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bagi memperuntukkan sejumlah kerusi kepada parti itu pada pilihan raya negeri akan datang. Berita harian online memetik seorang anggota Exco Kerajaan Negeri Kedah yang tidak dinamakan sebagai berkata, Mukhlis menyatakan hasrat untuk Pejuang menjalin kerjasama dengan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri nanti. Sumber itu berkata, antara lain, bekas Menteri Besar Kedah berkenaan meminta sekurangnya 2 kerusi DUN Kedah pada pertemuannya dengan 5 kepimpinan tertinggi PAS baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, pimpinan PAS tidak memberi sebarang kata putus kerana perbincangan masih di peringkat permulaan. Namun tidakkah Mukhlis yang turut mengadakan pertemuan dan menyatakan minat bekerjasama dengan Pakatan Harapan memperlihatkan beliau cuba bermain 2 kolam untuk pertahankan kerusinya, katanya. Menurutnya, harapan kerjasama itu bertujuan supaya menjadi talian hayat untuk Mukhlis mempertahankan kerusi DUN Jitra. Selain kerusi Citra, akhbar itu turut melaporkan Mukhlis memohon kerusi DUN Anak Bukit yang disandang Wakil Pejuang Amiruddin Hamzah sekiranya kerjasama itu menjadi kenyataan. Namun tindakan Mukhlis yang turut mengadakan pertemuan dan menyatakan minat bekerjasama dengan Pakatan Harapan memperlihatkan dia cuba bermain 2 kolam untuk pertahankan kerusinya, kata sumber itu lagi. Adalah dipercayai sumber itu merujuk kepada laporan berita harian yang memetik pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Mahfuz Omar, sebagai mengesahkan pertemuannya dengan Mukhlis baru-baru ini. Ya, saya pernah jumpa dengan Mukhlis di Kuala Lumpur kira-kira 2 bulan lalu. Beliau menyatakan hasrat mengenai potensi kerjasama antara Pejuang dan Pakatan Harapan Kedah. Saya beritahu beliau,
perkara ini hanya boleh diputuskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Jadi saya nasihatkan beliau bincang melalui saluran yang betul dan berjumpa dengan pengerusi Pakatan Harapan, kata Mahfuz. Pada 14 Januari lalu, Mukhlis membawa pejuang untuk berundur daripada Gerakan Tanah Air GTA dengan alasan bagi memberi tumpuan kepada usaha pengukuhan parti itu sebelum memberi nilai tambah kepada mana-mana gabungan. Dia berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pandangan para perwakilan dalam Perhimpunan Agung Pejuang berikutan kekalahan teruk parti itu. Pada PR15, pejuang yang ditubuhkan bapanya, Dr. Mahathir Mohamad, gagal memenangi sebarang kerusi parlimen yang ditandingi.